Selamat sejahtera, nama saya ialah Iwa Syarimi sebagai Ketua Kumpulan. So, hari ini saya dengan kawan saya akan membicarakan tentang makanan dan minuman tradisional terhadap Tamarin Cina bagi dinasti Tan, dinasti Yuan dan dinasti Han. So, ahli kumpulan saya ini adalah Yogadarshini Kalaiselvan, Robini Moses, Pawartini Murthy dan Agalya Rajendran. Seterusnya adalah Lavinageshwari Rajendran. So, uh, Taman China merupakan salah sebuah tamadun tertua di dunia. Taman ini merupakan tamadun terbesar berbanding dengan tamadun lain. Ia dipercayai bermula pada ke-6 sebelum Masehi. Perkembangan tamadun China boleh dibahagikan kepada tiga tahap, iaitu zaman pembinaan, zaman kegemilangan dan zaman campur tangan barat. Tamadun China mempunyai tanah yang luas, juga mempunyai rakyat yang ramai. Selain itu, terdapat 56 kumpulan etnik dalam masyarakat Cina. Masyarakat Han merupakan kumpulan yang majoriti dalam Tamadun Cina. Masyarakat dan budaya dalam Tamadun Cina adalah Han, iaitu orang Cina, iaitu Man, orang yang Hui, dan Ming, dan seterusnya adalah Tizang, iaitu Tibet. Budaya dalam tamadun Cina adalah kekeluargaan, iaitu adat resam perkahwinan. Seterusnya adalah masyarakat Cina selalu menghormati nenek moyang. Semangat kerjasama dengan masyarakat. Pemikiran Taoism, legalism, seterusnya adalah pemikiran Confucius. Seterusnya ialah tamadun Cina mempunyai pelbagai falsafah etnik dan agama. Falsafah dan agama tamadun Cina adalah Confucianism, Buddhism, Daoism dan Moism dan legalisme. Seterusnya adalah makanan tradisional tamadun Cina. Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai berbilang kaum dan etnik, iaitu Melayu, Cina, India dan lain-lain. So, makanan adalah perkara yang amat penting yang dapat mengirakan hubungan silaturahim rakyat Malaysia menjadi satu Malaysia. Selain kaum Cina, India dan Melayu, merupakan kaum utama di negara Malaysia adalah kaya dengan pelbagai budaya dan adat. Dinasti Tang adalah masuk ketiga makanan termasuk jumlah makanan yang paling beragam yang pernah ada, dan makanan itu dibuat dengan cara yang sangat beragam. Ini menjadikan kerak tersedia, segar dan diawetkan. Biji-biji dan rumput biasa juga merupakan makanan yang popular dalam dinasti Tang. Semasa dinasti Tang, mereka membuat perbezaan antara yang ditanam dan yang liar dalam millet, barley, gandum. Seterusnya adalah dumpling. Dumpling merupakan makanan yang tradisi taman Cina terdapat dalam dinasti Tang. Sebahagian kecil adunan yang dimasak dengan mendidih atau mengukus, dumpling dikenali sebagai jiaozi dalam bahasa Cina. Dumpling adalah dibuat daripada tepung gandum. Biasanya dumpling berintikan isi yang berbeza atau pelbagai jenis seperti ayam, daging, udang dan juga sayur-sayuran. Dumpling merupakan sebuah makanan tradisi yang sihat. Hal ini kerana dimasak secara rebus dalam suhu yang perlahan. Selain itu, ia boleh dimasak dengan digoreng dan mengukus. Makanan-makanan dalam tradisi Cina membawa maksud duit datang. Ini bermaksud bentuk seakan adalah sejenis wang buatan yang emas atau perak pada zaman dahulu seperti disebut secara Yuanbao. Salam sejahtera, saya Yorishni Kaliselva, nombor metrik saya BG19110387. Pada hari ini saya akan mengkongsikan sedikit sebanyak tentang dinasti Tang dalam pembentangan ini. Pada abad ke-7, ramai rakyat asing tinggal di China, seramai 200,000 sahaja di Guangzhou, bandar selatan yang digunakan untuk dipanggil Canton. Kehadiran mereka meningkatkan penggunaan makanan dan perisa asing, dan makanan Cina mula merangkumi lebih banyak gula dan rempah. Pada dinasti Tang yang paling biasa dikaitkan dengan setiap resipi dimasukkan. Seperti yang ditulis, resipi tidak sebenar asal kerana kebanyakan resipi awal tidak mempunyai jumlah masa atau suhu. Antaranya minuman yang terkenal pada dinasti Tang ialah teh.
Minuman teh mula-mula menjadi terkenal di dinasti Tang dan Song dan terus berlanjut ke zaman kontemporer. Rasa teh yang mungkin diminum lemah atau kuat dan mengandungi unsur pahit dan manis. Terdapat 6 jenis teh utama di China, iaitu teh hijau, teh hitam, teh oolong dan teh putih yang dibezakan terutamanya oleh kaedah pengeluaran yang berbeza. Selain itu, pada dinasti Tang, ayam dongan dari Bandar Dongan di Hunan adalah salah satu hidangan istimewa masakan Hunan. Resepi tarik kembali ke dinasti Tang, ayam gaya dongan adalah luar biasa dan bahawa ia menggunakan ayam rebus bersama dengan lada panas dan rempah dan kacau goreng dalam minyak sayuran dan syukur. Masakan dinasti Tang sangat terkenal di dunia kerana warna, aroma, kegemaran dan reka bentuknya yang baik. Dan keunikannya hidangan masyarakat ini, ia juga begitu enak dan boleh diterima oleh seluruh masyarakat. Ini ialah contoh gambar ayam dongan dan teh. Sekian daripada saya. Salam sejahtera. Nama saya Pavitri Murthy. Saya dari Seksyen 102. Hari ini saya ingin membentangkan tentang makanan dan minuman tradisional dinasti Han. Latar belakang dinasti Han. Dinasti Han adalah satu daripada 3 dinasti yang paling berpengaruh di China sepanjang sejarahnya. Dinasti Han meletakkan dasar-dasar kebangsaan China, mewarisi penyatuan China dari dinasti sebelumnya, dinasti Qin. Dinasti Han merupakan salah satu dinasti terkuat di China dan disebabkan pengaruhnya yang besar, etnik-etnik majoriti di China sekarang menyebut mereka orang Han. Golongan Han merupakan lebih kurang 92% daripada jumlah penduduk tanah besar China dan sekitar 19% daripada jumlah penduduk China. Nama Han berasal daripada nama dinasti Han yang mewarisi dinasti Qin. Masakan Cina berbeza-beza dari makanan berempah Sichuan yang termasuk ke dim sum dan makanan laut Guangdong. Semasa dinasti Han, terdapat pelbagai makanan dan minuman tradisional dipatuhi oleh golongan Han. Tanaman pokok yang umum pada zaman dinasti Han adalah gandum, jelawai, jawur, padi dan kacang. Sayur-sayuran dan buah-buahan yang paling sering dimakan meliputi zatnya tembikai, strawberry, rebung, labu air, sawi dan talas. Juga menggunakan daging haiwan seperti ayam bebek Mandarin, angsa, unta, lembu serta anjing. Teknik memasak perlu adanya 5 rasa iaitu manis, masam, pedas, pahit dan masin yang perlu digabungkan untuk mencapai keharmonian. Semasa dinasti Han, ada diperkenalkan makanan baru yang boleh dimakan seperti anggur, alfalfa, buah delima, kacang hijau, bijan, bawang, keledai dan timun telah diperkenalkan di China sebelum merentasi Barat. Sekian daripada saya. Selamat sejahtera. Nama saya Rubeni Moses daripada Seksyen 102. Hari ini saya nak membentangkan tentang makanan dan minuman tradisional dinasti Han. Yang pertama, makanan tradisional dinasti Han. Menyediakan tahu berasal dari China Barat pada zaman dinasti Han. Teknik awal adalah menumbuk biji kedelai yang sebelumnya direndam air, kemudian mengekstrak cairan putih atau susunya. Secara tradisional, tahu diperoleh dengan buat cairan ini mengumpal dengan menggunakan senyawa laut alami yang disebut nigari.
atau terkadang diganti dengan magnesium klorida yang diekstrak dari negari. Kalsium klorida bahan tambang yang diekstrak dari tanah dan cuka atau limau. Seterusnya, miso. Miso adalah pasta hasil fermentasi kedelai yang dicampur dengan garam dan zat lazimnya. Terbuat dari nasi dan jamur Aspergillus oryzae. Miso memainkan peranan yang penting di dalam masakan golongan Han, antaranya untuk membuat mie, membuat aduan tepung yang direbus atau dikukus, seperti kuih tiaw, roti pau, menggoreng tepung yang mengandungi daging, dan roti yang direbus, dengan mempunyai pelbagai rasa untuk menghasilkan rasa yang tersendiri. Miso digunakan dalam sup untuk menggantikan kandungan protein haiwan yang dilarang digunakan dalam tradisi Buddha. Seterusnya, minuman tradisional dinasti Han. Dinasti Han memerintah pada tahun 221 hingga 8 Masehi. Teh sudah menjadi minuman tradisional golongan Han. Teh diolah sebagai minuman dengan cara diseduh. Pengaruh yang besar dari khasiat minuman teh di Tiongkok saat itu berkembang dan menyebar ke negara tetangga. Seterusnya, susu soya atau air kacang soya ditemui dan dibuat oleh Liu An dari dinasti Han di China sebelum 164 sebelum Masehi. Seterusnya, di China, istilah biasa Daojiang, iaitu kacang soya, digunakan untuk minuman berair dan minuman tradisional yang dihasilkan sebagai produk sampingan daripada tahu. Air kacang soya atau susu soya dikenal pasti asalnya dari China, sebuah kawasan yang mempunyai pokok soya dan menggunakan dan memakan hasil soya sejak sebelum wujudnya rekod penulisan secara bertulis. Di sebelah barat yang dijadikan satu bahan minuman gantian kepada sesiapa yang tidak boleh meminum susu lembu. Sekian daripada saya. Hai, selamat sejahtera semua. Nama saya adalah Lafni Gasadrajendran dari HE22, Section 102. Hari ini saya akan membentangkan tentang makanan-makanan tradisional yang diperkenalkan dalam dinasti Yuan. Dinasti Yuan ini cukup terkenal disebabkan oleh pemimpinnya yang berani dan juga sukar untuk dijatuhkan, yaitu Kublai Khan. Beliau merupakan seorang pemimpin yang berketurunan Mongolia. Oleh itu, sistem pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh beliau mempunyai elemen dan juga pengaruh dari Mongolia. Maka rakyat-rakyatnya juga telah mengamalkan pengaruh Mongolia tersebut dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai contohnya, makanan-makanan tradisional yang dihasilkan dalam dinasti tersebut. Makanan-makanan tradisional yang telah dihasilkan dalam dinasti tersebut mempunyai keunikannya tersendiri, seperti urum, yang merupakan sebuah makanan yang diperhasilkan dari susu lembu, bodok, yang merupakan BBQ Mongolia, di mana makanannya tersebut dapat dihasilkan dengan hanya menggunakan batu dan api. Seterusnya, kuih. Kuih ini cukup terkenal dan digemari oleh orang ramai. Dan juga kuih ini telah mempunyai sejarahnya tersendiri, iaitu kuih bulan. Kuih bulan merupakan kuih yang telah memainkan peranan yang sangat penting untuk kejatuhan dinasti tersebut. Ya, kuih bulan ini dihasilkan semata-mata untuk menghantar pesanan pemberontakan yang akan dilaksanakan kepada orang Cina antara satu sama lain. Dengan kuih bulan inilah mereka berjaya meraihkan kemenangan dinasti Yuan melalui kejatuhannya sendiri. Kuih bulan ini mempunyai intipatinya yang sangat manis yang dapat dihasilkan menggunakan ramuan-ramuan yang berbeza seperti biji terai dan kuning telur manis. Selain itu, kuih bulan ini juga mempunyai perayaannya tersendiri sebagai penghargaan orang Cina. Disebabkan itu, kuih bulan ini masih dihasilkan dan dimakani oleh orang ramai. Kuih bulan ini dihasilkan bukan sahaja dalam musim
ditunai beras. Tetapi kuih bulan ini dihasilkan sebagai satu penghargaan dan juga penghormatan oleh orang ramai. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera semua. Hari ini saya ingin membentangkan tentang minuman tradisi dinasti Yuan. Minuman tradisi dinasti Yuan juga kaya dengan jenis minuman. Minuman asli orang-orang Han Daratan yang digabungkan dengan minuman Mongol dan warna-warni di dataran tengah telah sangat memperkaya dan mengembangkan budaya minuman dinasti Yuan. Membawa perubahan dan perkembangan adat minum mengenai alkohol pula, penakluk Mongolian Yuan memperkenalkan anggur ajiji dan teknologinya dari wilayah barat yang menyebabkan revolusi dalam sejarah pembuatan di China. Sejauh ini, orang Mongolia dan Turki memanggil shochu sebagai contoh Arab. Contoh lain ialah teh. Orang Han Cina minum adat teh memperkenalkan kepada Yuan Yongshang. Ini mempengaruhi orang nama seperti Mongolia dan pelbagai teh susu telah digabungkan dengan kebiasaan minuman susu normal ini. Oleh kerana keterbatasan keadaan semula jadi seperti tanah dan iklim, di China, teh hanya dapat dihasilkan di selatan Sungai Yangtze dan Sungai Yangtze. Yuan Wangshi mengatakan terdapat 3 kegunaan iaitu merebus, merokok dan untuk penghiasan. Harga teh pada masa itu adalah 7 yuan. 3 jenis teh yang disenaraikan oleh Wang Wei dibahagikan membentuk perspektif menggoreng. Dia juga mengatakan bahawa antara 3 jenis teh, teh lilin adalah yang paling mahal. Pada dinasti Yuan, minum makanan Shu Shi Hui jilid 2 juga menyebabkan jenis teh tradisional dan baru yang diminum oleh orang Yuan ialah teh emas, akhir teh Jiangnan Hu Zhou, teh cuan, teh rotan, teh panggang. Semuanya keluar dari Sichuan dan boleh diuji minum teh. Dalam dinasti Song, minum teh adalah teh penghormatan yang terbaik. Seterusnya adalah teh walet dari sungai Zhejiang West. Tembakan 2 bendera berbentuk seperti burung walet, maka namanya ialah teh walet. Teh tersebut mungkin merupakan teh kerajaan yang dikembangkan dari teh mentega yang disukai oleh negara-negara barat. Nasi goreng adalah makanan kegemaran bagi orang nama utara seperti Mongolia. Dapat dilihat bahawa teh jet adalah sejenis minuman istana yang disintesis oleh makanan nomad utara dan minuman selatan. Akhirnya, teh goreng adalah teh susu yang digunakan oleh Maharaja Mongolia pada dinasti Yuan. Ini adalah teh susu yang disukai oleh orang Mongolia hari ini. Kesimpulannya, tujuan tugasan ini adalah untuk meneliti dan meneroka lebih jauh terhadap makanan dan minuman dalam tamadun Cina tertentu semasa dinasti Tang, Han dan Yuan. China juga merupakan kerajaan yang baru berkembang dan bersedia mendekati jangka masa eksplorasi dan pertumbuhan yang hebat. Daripada tugas ini kami sekumpulan telah mempelajari dan mengetahui makanan tradisi dan minuman tradisi tamadun Cina dengan begitu mendalam. Tugasan ini juga memberi kami sekumpulan terpikat dengan cara penyediaan makanan dan minuman dalam tamadun Cina. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.